Okey, boleh mula kuliah. Kak Zaidah mana? Oh, lupa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Saya dah start dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar? Semua sihat hari ni? Batuk sikit. Batuk. Gatal sikit tekak. Kan. Nak cuti pula tak boleh cuti sebab nak habis kuliah kan. Okay, muka surat apa kita hari ni? 97? 14. Okey, baik, kita berada di bab yang ke-14, bertajuk memakai minyak wangi kemudian mandi sementara sisa-sisa minyak wangi masih lagi membekas. Okey, babun man tatayyaba thumma ightasala wa baqiya atharu tibi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Abu Nu'mani qala حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. Maksudnya Abu Nu'man meriwayatkan kepada kami, dia berkata Abu Awanah meriwayatkan kepada kami dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir dari ayahnya, dia berkata aku bertanya kepada Aisyah seraya menyampaikan kepadanya perkataan Ibn Umar.
Aku tidak suka memakai ihram dengan menyemerbakkan minyak wangi, iaitu sisa-sisanya masih lagi membekas padaku. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguh aku pernah meminyaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan minyak wangi, kemudian beliau menggilir isteri-isteri beliau lalu berihram. Kita pernah baca kan hadis ni? Dekat page berapa? Okey, bab berapa? Bab mana? Bab mana? Bab 12. Bab 12 saja? Ada bab lain tak bincang? Ada 2 bab kan kita bincang tentang pakai minyak wangi ni. Selain daripada bab 12. Ingat tak? Kak Ram ingat tak Kak Ram? Ya? Bab 6. Kenapa Kak Ram cakap bab 6? Sebab tajuk minyak wangi. Okey, tajuk minyak wangi. Tapi hadis sama tak? Lain. Bab 12 memang sama hadisnya. Kalau bab 6 sama tak hadis? Mana bab 12, bab 6? Sama tak hadis kat situ? Hadis lain. Hadis tak sama. Jadi bab 6 ni bincang ke tak? Celup tangan je. Bukan pasal pakai minyak wangi. Tak ingat tu. Tak ingat tu. Bab 6 kita bincang juga dalam syarah. Okey? Hadis tak sama tapi dalam syarah kita bincang. Okey, dalam syarahnya. Okey. Baik. Jadi hadis ini kita ada nombor 270. Betul tak? Sama tak hadisnya? Nombor dia sama kan? Nombor hadis 270. Okey. Kemudian kita ada 271 kan? Hadis ini diriwayatkan oleh haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana al-Hakamu an Ibrahim an al-Aswadi an Aisyah qalat ka'anni anzuru ila wabisil tibi fi mafriqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun. Adam meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Al-Hakam meriwayatkan kepada kami dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, dia berkata, seolah-olah aku melihat kilauan minyak wangi dari belahan rambut Nabi SAW sementara beliau dalam keadaan berihram. Okey, wa huwa muhrimun. Jadi muhrim, kalau mahram apa? Orang yang boleh nikah. Muhrim, orang dalam ihram. Mahram, orang yang tak boleh nikahi. Kenapa selalu orang cakap muhrim? Dia orang mula habis sekolah. Confuse baris. Orang Melayu suka cakap muhrim kan? Kita bukan muhrim. Kak Zah betul tak Kak Zah? Masa Kak Zah dulu belum belajar Kak Zah bukan muhrim tak masalah. Tak tahu kan? Baris salah. Mahram Kalau muhrim orang yang pakai ihram. Jadi kalau kita kena tukar baris ni tu kan. Jadi mahram, kalau lelaki yang tak boleh kita nikahi, kita panggil dia mahram. Bukan mahram. Kalau muhrim tu bermakna orang yang pakai ihram, dalam keadaan yang ihram. Okey, baik. Kita masuk kepada syarah judul bab.
perkataan ni, kita masuk kepada syarah bab ni. Sini ada perkataan babun man tatayyaba thumma ghtasala, bab memakai minyak wangi kemudian mandi. Penjelasan hadis ini telah disebutkan pada bab sebelumnya, jadi maknanya pada bab yang ke-12. Kemudian kita masuk lagi bab yang ke-6. Bab yang ke-6 hadis tak sama, tetapi kita dah bincang dalam syarah bab yang ke-6 tu ada dimasukkan sekali. Jadi syarah pada bab yang ke-6, okey, di situ kita bincangkan tentang bagaimana Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang pemakaian minyak wangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 kan? Ingat tak? 3 cara Nabi pakai minyak wangi yang Imam Ibn Hajar Al-Asqalani syarahkan. Apa dia? Pertama, pakai minyak wangi semasa mandi, okey. Yang kedua, selepas mandi. Ketiga, pakai minyak wangi dulu baru mandi. Okey. Jadi ada 3 ada 3 keadaan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut memakai minyak wangi. Pertama ialah mandi. Masa tu Nabi siramkan badan dengan air, kemudian pakai minyak wangi, macam pakai sabun lah macam tu. Okay, semasa mandi. Itu keadaan yang pertama. Kalau kita lihat pada keadaan yang kedua, Nabi pakai minyak wangi selepas mandi. Selepas mandi tu maksudnya dah pakai baju, dah siap-siap, baru pakai minyak wangi. Okay, sebab takut confuse antara yang pertama yang kedua. Sebab yang pertama pun kalau kita baca keadaan, dia kata Nabi mandi dulu baru Nabi pakai minyak wangi. Macam sama sesudah kan? Nampak macam sesudah. Tapi bila kita fahami, sebenarnya dalam keadaan semasa mandi itulah yang Nabi pakai minyak wangi tersebut. Jadi pertama semasa mandi, kedua sesudah mandi, ketiga sebelum mandi. Sebelum mandi Nabi sebelum mandi Nabi pakai minyak wangi, kemudian baru Nabi mandi. Inilah yang menyebabkan ada sisa minyak wangi itu masih lagi melekat. Walaupun dah mandi kan, tapi minyak wangi itu masih lagi ada pada rambut Nabi, pada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi itu perbincangan dalam bab yang ke-6. Kenapa Cik Ana? Panas? Ya, nanti kalau tutup nanti orang kepanasan Cik Ana. Ada siapa mas bagi Cik Ana? Bagi Cik Ana mas. Bukan mas ni tau. Cik Ana nak, Cik Ana? Nak gelang? Mas. Siapa ada mas? Pilih apa colour nak? Alamak, macam itu susah lah nak pakai. Yang ni. Dia tak ada telinga. Kecoh pula pasal mas, ya Allah tu. Pakai tu lah, senang-senang. Dia pakai. Kalau gitu telinganya tak ada, macam nak masuk. Cik Ana kena buka-buka. Tak apa. Oh, musim-musim. Nak ujung tahun kan? Nak ujung tahun. Jadi penyakit-penyakit semua nak habiskan. Dia nak habiskan. Okey, dah. Masuk balik ya. So kita ada penjelasan tadi tentang 3 cara Nabi pakai minyak wangi itu terdapat dalam bab yang ke-6 bukan bab yang ke-12. Jangan salah masuk bab ya. Jadi kalau nak refer balik perbincangan di tentang cara Nabi SAW pakai minyak wangi itu, kita boleh lihat dalam bab yang ke-6. Saya tak tahu muka surat sama ke tak. Kalau saya muka surat 55. Saya punya lain sikit lah. Okay. Apa dia? 46. Ke depan sikit ya. 46 babnya okey, muka suratnya. Okey, baik. Di sini kita lihat penjelasan hadis ini telah disebutkan pada bab sebelumnya, itu bab yang ke-6 dan bab yang ke-12. Lafaz yang dijadikan dalil dalam hadis ini terkait dengan masalah mandi adalah perkataan Aisyah. Sebab kalau kita lihat dalam hadis tu tak ada pun cerita tentang Nabi mandi kan, tetapi sebab Aisyah ada sebut perkataan tafa fi nisaihi, menggilir isteri-isteri baginda. Ini adalah kiasan untuk mengungkapkan jima'. Jima' maksudnya
bersetubuh bersama dengan suami ataupun isteri. Dan salah satu hal yang berkaitan erat dengan jima adalah mandi. Jadi bila kita baca hadis itu menunjukkan bahawa Nabi dia menggilir isteri-isteri baginda, kita juga faham maknanya lepas tu Nabi mandi. Okay. Bila Nabi mandi wajib bila Nabi mandi wajib, kemudian didapati bahawa minyak wangi itu masih lagi melekat pada rambut Nabi SAW. Jadi sebab itu hadis ini dimuatkan dalam bab mandi. Okey. Bab mandi ke bab apa ni? Betul lah, bab mandi. Confused. Bab mandi banyak sangat bab. Bab mandi. Yang jilid yang ketiga kita baca apa? Wuduk kan? Wuduk ke ilmu? First ilmu, second? Siap dia tulis. First apa? First iman first iman. Okey, iman ilmu, okey, betul-betul. Iman ilmu amal. Okey, iman ilmu, kemudian masuk bab yang ketiga. Ya? Betul. Ya, saya tahu amal tu masuk pada wuduk. Ya Allah, nak lawan cikgu. Amal masuk pada wuduk. Masuk pada mandi. Itu maknanya amal lah, amalan. Itu maksud saya. Okey. Okey. Tak apa. Saya pun sebut macam itu jadi macam orang tak faham. Lafaz yang dijadikan dalil dalam hadis ini terkait dengan masalah mandi adalah perkataan Aisyah, tafa fi nisa'ihi, menggilir isteri-isteri baginda. Ini adalah kiasan untuk mengungkapkan jima' itu tadi, dan salah satu hal yang berkaitan erat dengan jima' adalah mandi. Aisyah pun menyebutkan bahawa dia meminyaki Rasulullah SAW dengan minyak wangi sebelumnya, dan pada pagi harinya baginda sudah mengenakan ihram. Maknanya sebelum Nabi gunakan ihram tu Nabi dah mandi wajib dulu kan, baru Nabi SAW mengenakan ihram. Baik, di antara faedah lainnya yang dapat dipetik dari keterangan ini adalah maknanya dia terus berikan kepada kita dengan pengajaran lah yang boleh kita dapati daripada hadis ini. Pertama, sebahagian sahabat membantah pendapat pendapat sahabat yang lain berdasarkan dalil, dan ini terjadi dalam kehidupan mereka. Okey, siapa bantah pendapat siapa? Bila kita belajar tentang hadis ini kan, kita dapati bahawa berlaku pendapat-pendapat yang berbeza di kalangan para sahabat. Jadi mereka ni ada yang menolak pendapat sahabat yang ini, ada yang menolak pendapat sahabat yang ini. Dalam kes ini yang kita belajar dalam bab yang ke-14 ini, siapa yang tolak pendapat siapa? Macam mana? Liza, siapa tolak pendapat siapa tu Liza? Berkerut sungguh baca tu kitab tu. Tak tahu. Cik Asia? Siapa tolak pendapat siapa? Si Dek ni tolak pendapat Aisyah. Si Dek ni tu siapa si Dek ni? Apa dia Kak Som? Kuat sikit. Ibnu Umar tolak pendapat Aisyah. Aisyah tolak pendapat Ibn Umar ke Ibn Umar tolak pendapat Aisyah? Macam pening. Kak Zah, macam mana Kak Zah? Siapa tolak pendapat siapa? Tak tahu. Kak Zah cepat sangat give up Kak Zah. Cik Ya? Cik Ya belum lagi digest. Kak Ram. Susah ke? Aisyah tolak pendapat Ibn Umar. Okey. Aisyah tolak pendapat Ibn Umar. Apa pendapat Ibn Umar dalam hadis ni? Dia tak suka pakai ihram, yang mana ihram tu ada sisa-sisa minyak wangi. Okey. Jadi itu pendapat dia kan. Siapa yang bawa pendapat itu yang tanya pada Aisyah? Siapa yang bawa pendapat itu? Jumpa Aisyah, kemudian tanya pada Aisyah, dia bawa pendapat Ibn Umar tu kan. Bila dia bawa pendapat Ibn Umar tu, Aisyah pun menolak pendapat itu. Siapa yang bawa pendapat tu? Jumpa dengan Abu Nu'man?
Oh, kalang kabut. Kelang kabut semua. Ha. Apa dia Cik Ya? Periksa semua habis. Habislah ya Allah. Minggu depan exam minggu depan last tau kuliah. Saya tak datang, terus give up. Saya tak datang minggu depan. Okey. Cik Ya, Cik Ya. Bila nak exam ni tak datang ya? Minggu depan exam. Sebelum cuti kita exam dulu. Ibrahim bin Muhammad dapat mana pula nama tu? Dari ayahnya. Ayahnya lah yang bawa. Ayahnya siapa? Apa pula ayahnya nama Ibrahim bin Muhammad? Muhammad bin Al-Muntashir lah. Kenapa pula? Ibrahim tu anak dia. Okey, Ibrahim anak dia. Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir. Dia kata daripada bapa dia. Bapa dia Muhammad bin Al-Muntashir. Namanya jelas di situ ya. Tidak ada sebarang penyelewengan pada nama. Tak ada samar-samar. Dia terus sebut nama bapa dia kat situ. Okey, jadi maknanya siapa yang datang jumpa Aisyah, Ibrahim ke Muhammad? Muhammad. Okey, cantik. Muhammad datang pada Aisyah. Jadi Muhammad datang pada Aisyah, dia bawa pendapat siapa tadi? Ibn Umar. Ibn Umar sahabat ke tabi'in? Sahabat. Muhammad bin Al-Muntashir tabi'in ke sahabat? Tabi'in. Okey. Tabi'in. Okey. Dia tabi'in, dia bawa datang pendapat seorang sahabat. Sahabat Ibn Umar. Okey. Bila sahabat ni Ibn Umar, okey, berbual-bual dengan Muhammad bin Al-Muntashir, dia jadi macam keliru lah kan. Kenapa pula dia tak nak pakai minyak wangi? Maksudnya ketika dalam keadaan ihram tu ada sisa minyak wangi tu, Ibn Umar tak suka. Sebab itu dia datang pada Aisyah, dia tanya dengan Aisyah dengan pendapat yang dikeluarkan oleh Ibn Umar tadi. Jadi Aisyah dia tolak ke terima? Tolak. Aisyah kata apa? Sebab dia pernah pakaikan Nabi dengan minyak wangi. Seterusnya Nabi menggilir isteri baginda. Bila Nabi menggilir isteri baginda, pagi itu Nabi dalam keadaan ihram, bekas minyak wangi itu masih lagi dalam keadaan bekas minyak wangi itu masih lagi pada rambut Nabi. Bermakna di situ bekas minyak wangi itu ada. Kalau Nabi tak suka berihram dalam keadaan yang ada sisa bekas minyak wangi, mesti Nabi akan lap. Maknanya tak boleh. Nabi akan bersihkan terus. Nabi tak akan biarkan sisa minyak wangi itu ada pada rambut baginda. Jadi ini menunjukkan bahawa kalau sekiranya bekas minyak wangi itu masih lagi ada pada badan kita dan kita nak berihram, boleh sahaja. Tak salah. Tak jadi masalah. Yang salah bila kita dah ihram baru kita pakai minyak wangi. Itu baru tak boleh. Sekarang minyak wangi itu pakai sebelum ihram ke selepas ihram? Sebelum ihram. So tak ada masalah. Sebab inilah yang berlaku kepada Nabi SAW. Okey, jadi di sini jelas bahawa para sahabat ada membantah pendapat sahabat yang lain berdasarkan dalil. Jadi Aisyah dia bantah pendapat Ibn Umar berdasarkan kepada dalil ini. Aisyah di kalangan sahabat ya. Okey, jadi sahabat tolak pendapat sahabat dan itu perkara yang biasa berlaku di kalangan para sahabat. Kita tak semua tidak berpegang dengan pendapat yang sama. Okey, dia ada pendapat yang berbeza, kemudian sahabat ni dengar silap ni pendapat awak. Dia pun datangkan dalil yang menunjukkan di mana letak kesilapan pada pendapat tersebut. Jadi ini biasalah kita kata sebagai perbincangan ilmiah yang berlaku di kalangan para sahabat. Okey, baik. Yang kedua, para isteri Nabi SAW mengetahui sebahagian perkara yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat terkemuka lainnya. Maknanya sahabat-sahabat terkemuka ni bukan sahabat-sahabat yang biasa-biasa. Sahabat terkemuka ni biasanya kita faham mereka ni sentiasa dengan Nabi SAW. Tetapi ada juga tentang hukum hakam yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat itu. Contohnya Ibn Umar. Ibn Umar bukan sahabat yang sebarangan. Ibn Umar ni siapa?
anak kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi walaupun dia anak kepada Umar bin Al-Khattab, kita dapati bahawa dia adalah di kalangan sahabat yang memiliki banyak ilmunya. Bahkan Nabi SAW pun banyak memuji Ibn Umar kerana keilmuan dia. Dan kita nampak kat sini, walaupun sahabat tu dia ada banyak ilmu, tapi masih lagi tak boleh challenge ilmu yang ada pada Aisyah radhiyallahu anha. Maka sebab tu di sini kata bahawa isteri Nabi bukan saja Aisyah, tapi ada ramai lagi. Contohnya Maimunah, lagi siapa? Yang biasanya menjadi tempat rujuk. Yang biasanya sahabat jumpa untuk tanya. Maimunah. Okey, Maimunah ada banyak hadis. Hafsah. Hafsah. Tempat rujuk. Bukannya jadi tempat rujuk. Yang biasa sahabat tanya, Aisyah. Aisyah memang yang ni lah. Aisyah memang popular lah kan, sahabat tanya. Kemudian siapa lagi? Maimunah memang, sebab Maimunah dia anak saudaranya Ibn Abbas. Jadi Ibn Abbas banyak dapat hadis daripada Maimunah tentang bagaimana cara Nabi SAW beribadah dan sebagainya. Saudah jarang. Saudah tak banyak hadis. Ya? Ummu Salamah. Okay. Ummu Salamah lagi? Lagi siapa? Semua posang. Semua posang lah. Aduh. Apa? Sampai keluar semua nama isteri Nabi. Jangan tiba-tiba sebut Khadijah aku bagi. Tiba-tiba Khadijah keluar. Aduh. Tak apalah. Malah nak tunggu. Aisyah yang paling banyak. Aisyah paling banyak. Juwairiyah pun ada juga. Tapi tak banyak lah, tak banyak. Juwairiyah ada tapi tak banyak. Jadi kata sebahagian perkara yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat terkemuka lainnya. Antara contoh apa yang Aisyah pernah betulkan pendapat sahabat. Kita dah pernah bincang dalam bab, tak silap bab ilmu, kitab ilmu ke kitab wuduk? Bukan. Kitab ilmu. Kalau dah berapa tahun tak boleh tanya lah. Okey, 2 minggu belajar dah lupa tahu. Ni apatah lagi yang bertahun-tahun. Aduh, hai. Macam mana ni? Tak ingat. Pasal ni. Dia pasal tentang apa tu? Mandi. Mungkin nanti jumpalah dalam kitab ni kan. Tapi masa kita pernah bincangkan pasal Aisyah tegur pendapat sahabat yang mana dia kata kalau sekiranya kita bersetubuh tapi kemudian tak keluar air mani, tak perlu mandi. Ingat tak? Ingat Cik Nah? Jadi ada orang datang kan jumpa Aisyah. Dia tanya, wahai Aisyah, ada tak, saya Jabir. Jabir kata, kalau sekiranya kita ni bersetubuh tapi kemudian tak keluar air mani, maknanya tak wajib mandi. Jadi Aisyah kata apa? Wajib mandi ke tak? Okey, jangan fikir pasal hadis ni lah, kita fikir pasal hukum tadi. Kalau suami isteri dia bersama, bila bersama kemudian tak keluar air mani tak, nak cakap terpancut, tempat dah cakap keluar pun, air mani tak keluar, okey, suami tak memancutkan air maninya, wajib mandi ke tidak, saya tanya?
Sekarang sahabat tadi kata, kalau tak keluar air mani, tak wajib mandi. Jadi, that issue, dia jadi perbualan di kalangan para sahabat. Jadi, Abu Salamah, dia jumpa Abu Salamah bin Abdul Rahman. Dia jumpa dengan Aisyah, dia bawa pendapat ini. Dia tanya dengan Aisyah. Jadi Aisyah kata, orang itu dia keliru. Keliru. Sebab apa? Nabi kan beritahu, izal taqal khitanan, bila bertemu dua khitan, maka terus faqad wajabal ghusl, wajib mandi. Bila kita faham daripada hadis itu, Nabi kata bertemu dua khitan, maksudnya kemaluan. Kemaluan masuk pada faraj isteri, bertemu dalam keadaan walaupun tak keluar air mani, wajib mandi. Ini fatwa yang Aisyah keluarkan berdasarkan kepada hadis. Bermakna dia bantah. Dia bantah pendapat sahabat yang lain. So itu kita nampak bagaimana Aisyah ni dia membetulkan, memperhalusi lagi pendapat-pendapat yang ada di kalangan para sahabat. Para sahabat dia faham lain. Sebab kita selalu faham, kalau keluar air mani dia mesti mandi. Itu memang wajib mandilah kan. Tapi bagaimana kalau keadaan yang tak keluar air mani, tapi berlaku persetubuhan? Berlaku persetubuhan tapi tak keluar air mani. Muka dia macam tu, macam mana tu? Mungkin boleh terjadi sedemikian. Kita tak tahu keadaan-keadaan orang kan. Ada orang, saya kata ada orang lelaki kan dia ada masalah. Ada masalah kan. So mungkin bila kemaluannya masuk pada faraj isteri tu kan, dia kendur. Tak terpancut air maninya. So dalam keadaan sedemikian bagaimana? Bila berlaku tiba-tiba berhenti kan, padahal dah masuk dah. Sorry saya cakap terus terang dah masuk dah kemaluan tu pada faraj isteri. Tapi tiba-tiba lepas yang gitu kan air mani tak keluar. So macam mana? Dalam keadaan begitu wajib mandi ataupun tidak? Tapi kalau ikut kepada pendapat sahabat yang lain tu kan, mereka kata air mani tak keluar apa? Tak perlulah mandi waktu tu. Sebab apa? Yang wajib mandi ialah bila keluar air mani. Tapi Aisyah bila dengar pendapat itu, dia kata apa? Tak. Pendapat itu keliru. Sebab apa? Yang menjadi wajib mandi itu ialah bukan semata-mata keluar air mani, tetapi masuk ataupun bertemu khitan dengan khitan. Itu kemaluan isteri dan kemaluan suami, dia bertemu. Bila bertemu keadaan itu memang wajib, sama ada keluar air mani ataupun tidak. So itu antara kes lah yang Aisyah radhiyallahu anha dia settlekan, dia selesaikan kes tersebut, sehingga para sahabat pun mendapat kefahaman yang betul tentang air mani itu tadi. So dan antaranya kes ini jugalah tentang minyak wangi. Jadi sebab tu kes ni para sahabat atau para isteri Nabi SAW, mereka lebih mengetahui daripada sebahagian para sahabat. Walaupun sahabat itu adalah sahabat yang terkemuka, yang kita tahu mereka ni sentiasa bersama dengan Nabi SAW, tetapi itu pun belum menjamin tentang benarnya kefahaman yang mereka miliki, sehingga Aisyah perlu membetulkan kekeliruan yang ada pada mereka. Okey, baik, seterusnya yang ketiga, anjuran kepada para isteri agar memberikan layanan kepada suaminya. Apa yang diberikan oleh Aisyah kepada Nabi SAW di sini? Aisyah buat apa? Pakaikan minyak wangi pada Nabi SAW. Kita pakaikan suami tak minyak wangi? Pakaikan suami minyak wangi secalik. Maknanya sunnah lah kat situ. Isteri memberikan khidmat lah pada suami dengan sebaik-baik perkhidmatan lah. Jadi kita ni kalau ada suami, jagalah elok-elok kan. Jangan sampai tak payahlah pakaikan baju. Maknanya kalau mana yang kita mampu buatkan, kita buatlah.
layan suami tu kan, pakaikan baju pula, pakaikan minyak wangi. Kalau nak sikatkan rambut boleh. Aisyah pun pernah sikatkan rambut Nabi SAW. Keadaan-keadaan yang macam itulah yang kita jangan ambil sambil lewa. Keadaan-keadaan yang begini kan, sampai kita rasa tak payahlah, awak ada tangan ada kaki, buatlah sendiri. Awak ni OKU ke? Tahu tak OKU apa? Awak OKU ke saya nak suruh saya pakaikanlah itu ini? Tak apalah, layanlah. Suami nak manja-manja, layan je lah kan. Kita geli. Kau ni buat apa? Tak faham orang perempuan ni. Kadang-kadang saya tak faham juga. Bila dah ada suami, geli. Apa pula kau nak geli sangat, halal je kan? Tak nak, semua tu ni. Kadang-kadang pelik. So, bila suami cari lain, marah pula. Okey, tak payah cerita sini, nanti kan marah pula. Okey, yang keempat. Anjuran memakai minyak wangi sebelum mengenakan ihram. Pembahasan lebih lanjut akan disebutkan dalam kitab Al-Hajj, insya-Allah. Tu tak apalah, tadi pun saya dah jelaskan. Ibn Battal berkata, faedah lain dari hadis ini adalah sesuai dengan sunnah, hendaknya kaum lelaki dan kaum perempuan memakai minyak wangi ketika berjima. So ini kita kata untuk orang yang sudah bernikah lah, bila sebelum bersama tu sunnahnya ialah berwangi-wangian. Tidak kira lelaki ataupun perempuan. Kadang-kadang kita rasa macam isteri je lah yang perlu berwangi-wangian tu, tapi sebenarnya suami pun perlu berwangi-wangian. Jadi kedua belah pihak lah ya. Suami dan isteri sunnahnya sebelum melakukan hubungan badan itu ialah perlu dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang berwangi-wangian. Okey, syarah kepada hadis. Perkataan haddatsanal hakamu. Hadis syarah ini dia lebih kepada hadis nombor 271 ya. Sebab hadis 270 kita dah bincangkan dalam bab 12. Jadi syarah hadis ini dia masuk kepada syarah hadis 271 di situ. Perkataan haddatsanal hakamu. Al-Hakam meriwayatkan kepada kami. Dia adalah Al-Hakam bin Utaibah. Perawi ini dan gurunya Ibrahim An-Nakhai serta gurunya Al-Aswad bin Yazid adalah para ahli fiqih yang berasal dari Kufah dan termasuk kalangan tabi'in. Perkataan wabis maksudnya adalah kilauan. Dibaca dengan memfathahkan huruf waw. Jadi waw kita baca wa dan mengkasrahkan huruf ba baca bi. Kasrah maksudnya baris bawah ya. Wabisu. Sesudahnya huruf ya, kemudian setelah itu huruf sad. Artinya al-bariqu. Al-bariqu maksudnya kilauan. Al-Ismaili mengatakan makna lafaz wabisut tibi, kilauan minyak wangi adalah tala'lu'uhu, cahayanya memancar. Kerana memang sifatnya yang berkilau, bukan aromanya sahaja. Jadi minyak wangi ni dia ada kilau lah, kilatan. Sebab apa-apa bagi saya yang berminyak, dia mesti kilat. Kan? Kilat. Contoh kalau kita pakai minyak dekat muka, dia mesti nampak macam glowing. Okey, glowing. Talak-lak. Kalau bahasa Arab kita guna perkataan talak-lak. Kalau wajah tu orang tu kita kata wajah dia macam talak-lak. Dulu kan saya almarhumah guru saya, dia seorang hafizah tau. Jadi ni Masya Allah, subhanallah. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Dia memang hafal Quran tu memang kat kepala dia. Sebiji-sebiji. Memang dia setiap hari dengar Al-Quran. Jadi adik dia kata dengan saya, masa dia hamil kan, nama dia Ustazah Fatimah lah. Jadi Ustazah Fatimah ni, masa hamil anak dia tu, setiap hari dia khatamkan Al-Quran. Setiap hari. Masa dia hamil. Jadi dia kata bila anak dia tu lahir kan, Masya Allah, anak dia lahir-lahir dia, wajah anak dia tu talak-lak, dia kata. Talak-lak tu maksudnya sangat bersinar. Maknanya dia kata itu mungkinlah berdasarkan amalan daripada ibu dia tu kan, bila anak tu lahir, Masya Allah, orang tengok budak tu dia tak perlu makan semangka lah. Kan ada hadis dhaif yang katakan kalau makan semangka nanti budak tu, wajah budak tu bersinar ke apa, budak tu cantik ke apa kan. Jadi Masya Allah, dengan amalan dia tu, jadi dia guna saya cerita ni sebab saya teringatlah perkataan ustazah saya tu kan. Ustazah adik dia ustazah saya lah. Jadi kakak dia pun ustazah jugalah, tapi kakak tak mengajar saya. Cuma yang dia kata wajah anak dia sakinah, ya Allah tak lak-lak, dia kata tak lak-lak. Kata Allah tak lak-lak gitu kan. Maknanya wajah budak tu bersinar. Lahir-lahir dah bersinar. So dia kata itu mungkin berdasarkan kepada amalan ibu dia lah, kakak dia tu kan. Tapi dah meninggal dah, meninggal muda. Tiba-tiba sesak nafas meninggal ustazah tu.
Kan kita tak tahu bila usia kita kan, ada orang tak sakit tak apa, tiba-tiba je sesak nafas meninggal. Tak tahu, kematian tu Allah Subhanahu Wa Taala selalu rahsiakan. Tapi Masya Allah yang kita nampak pada kisah itu bagaimana amalan seorang ibu tu dia membekas pada anak. Anak dekat dalam kandungan lagi kan, bila kita beramal, sebab tu kita ni kalau hamil, kita buat banyak amal soleh. Buat banyak amal soleh yang baik-baik, terutamanya baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran, dia dalam keadaan yang dia khatam tu bukan baca tau, tapi hafalan. Setiap hari, Masya Allah. Itu saya inspired lah, macam mana, subhanallah. Saya suka. Jadi sebab tu saya pun, kalau boleh setiap hari saya nak khatam Quran, tapi tak mampu lah. Kalau saya setiap hari khatam Quran, memang saya tak mengajar lah. Tapi itu yang saya kata, kalau kita tak mampu setiap hari khatam Al-Quran, kita ambil pendekatan setiap bulan. Gitulah saya kata, kalau tak mampu setiap hari, setiap bulanlah Sakinah, jadikan itu sebagai amalan. Yang maknanya setiap hari kita baca Quran ni, mudah-mudahan begitu keadaannya. Jadi itulah perkataan talak-lak ni, wajahnya yang bersinar. Maknanya sesuatu yang kita guna perkataan talak-lak tu ialah bila kita nampak daripada jauh dia dah memancar sinarnya itu. Sama juga bila Nabi SAW dalam hadis ini, dia kata masih lagi nampak kilauan minyak wangi itu kan, walaupun dah mandi. Walaupun dah mandi, tapi kilauan minyak wangi itu masih lagi kita nampak ada pada belahan rambut Nabi SAW. Itu menunjukkan sifat minyak, minyak wangi yang ada pada yang ada pada minyak wangi tersebut. Okey, baik, seterusnya perkataan mafriq. Mafriq itu maksudnya belahan rambut. Dibaca dengan memfathahkan huruf mim dan mengkasrahkan huruf ra, jadi bunyinya mafriqu lah, kalau tak ada baris tu kan, mafriq. Tetapi boleh juga dengan memfathahkannya, maknanya mafraq. Boleh baca mafriq, boleh baca mafraq kat situ, untuk menunjukkan adanya korelasi antara matan hadis ini dan judul bab dapat dinyatakan melalui dua hal berikut, iaitu pertama, boleh jadi disebabkan matan hadis ini dan matan hadis di atas sebenarnya hanya satu rangkaian kisah. Maknanya hadis nombor 271 dan 270 ialah kisah yang sama. Okey, dia kata walaupun nampak macam berbeza kan pada hadis 270 dengan 271, tetapi kita boleh cantumkan sehingga kita nampak ia adalah satu rangkaian kisah yang sama yang berlaku dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau boleh juga disebabkan mandi, termasuk sunnah ihram, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Maknanya kita ni bila sebelum ihram tu kita mandi, kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita pergi tawaf. Contohlah macam itu kan. So dalam keadaan-keadaan yang begini kita nampak seseorang yang sunnah apa? Sorry ni yang bahaya ni, handphone letak depan. Keluar mesej tu kan, bila kita baca tu macam merepek. Apa kau perempuan? Okey, maknanya di sini boleh jadi mandi termasuk sunnah ihram dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Hadis ini juga menunjukkan bahawa sisa-sisa minyak wangi yang membekas pada tubuh orang yang berihram tidak merosak ihramnya. Jadi inilah kita kata dalil yang menunjukkan bahawa kalau kita pakai minyak wangi itu sebelum jatuh niat ihram boleh sahaja. Okey, dan bekas minyak wangi itu masih lagi ada. Adakah perlu untuk kita hapuskan bekas minyak wangi itu? Tak perlu. Sebagaimana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Jadi lain halnya apabila dia memakai minyak wangi sesudah ihram. Kalau pakai minyak wangi sesudah ihram tak boleh. Itu jelas di kalangan para ulama ketika membincangkan tentang hal tersebut. Okey. Baik, boleh masuk bab 15? Boleh sikit kita masuk di sini Kita habiskan bab 15. Sebelum tu ada apa nak tanya tentang hadis kita pasal minyak wangi? Macam mana?
anak kepada Ibn Umar. Ibn Umar, anak kepada Ibn Umar. Abdullah bin Umar. Okey, saya takut tak faham soalan. Apa soalannya sekali lagi? Bukan Umar ibn Khattab. Dia anak kepada Umar bin Khattab. Abdullah ibn Umar. Apa dia? Kat sini tak letak Abdullah. Dia letak Ibn Umar. Anak kepada Umar. Anak kepada Umar. Biasa orang Arab macam tu. Kalau mereka ni tak sebut nama penuh, mereka akan kata anak Umar kan. Ni anak Sabtu. Macam kita, anak Asia tu, iaitu Masyita. Macam itu, ya. Sensitif? Kenapa? Ada berkait rapat dengan politik, kenegaraan, peperangan? Tak ada ya? Okey, silakan. Kita apa? Sex maniac. Okey. Okey. Masuk kakak ni okey. Betul. Okey. Macam mana nak menolak pendapat yang macam gitu? Macam mana nak menolak pendapat yang begitu? Susah saya nak cakap. Sebab apa? Kalau kita ingat balik tentang perbahasan hadis-hadis yang lepas kan, kita dapati bahawa kekuatan Nabi dia tak sama dengan kekuatan yang ada pada lelaki biasa. Jadi apa yang ada pada Nabi itu memang setanding dengan diri baginda. Kita faham begitulah. Cuma bila kita nak kata pada orang lain, nak menolak pendapat-pendapat yang kata mungkin maaf kalau saya sebut secara terang di sini, kata mungkin Nabi ni gila seks lah, Nabi ni macam bernafsu kuat dan sebagainya, itu adalah pendapat yang tidak tepat lah. Kalau kita sebagai seorang beriman, kita akan menolak pendapat yang sedemikian. Sebab apa? Ia adalah sesuatu yang memang fitrah yang Allah ciptakan untuk Nabi SAW. Keadaannya sedemikian. Dia tak sama sebagaimana lelaki biasa. Dan memang wajar kalau dah keadaannya begitu, memiliki isteri yang ramai dan juga memiliki kekuatan yang sedemikian yang dapat menggilir isterinya dalam satu masa. Tetapi kena ingat ya, Nabi dengan isteri-isteri ni dia tak tinggal satu rumah. So it's not bergilir sebelah-sebelah. Okey, maknanya adabnya dijaga, keadaan-keadaan yang sedemikian. Bukan sebab kita nampak, kalau nampak bergilir itu seolah-olah macam berderet kan. Fahamnya begitu kan? Fahamnya begitu kan? Logiknya begitu. Tapi bagi saya dia tak sedemikian, sebab setiap isteri ada ruang yang tersendiri. Ini adab yang kita nampak. Jadi maknanya satu rumah ke satu rumah, dia sedemikian. Maknanya isteri itu tak tahu apa yang berlaku pada isteri yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 yang setelah dan sebelumnya. Itu berada di luar pengetahuan mereka lah. Cuma yang tahunya Nabi menggilir. Tapi dalam keadaan yang menggilir itu, yang kita bincang tentang mandi, adakah lepas tu Nabi mandi atau tidak. Cuma sekarang inilah situasi-situasi yang begini, bagaimana nak menolak.
Bagaimana nak menolak? So bagi saya dalam keadaan-keadaan yang begitu, yang saya faham ialah kerana kekuatan Nabi itu berbeza dengan lelaki-lelaki yang biasa. Yang sebagaimana dalam hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. So kalau tolak tu kita cuma katalah bahawasanya Nabi SAW bernikah bukan kerana Nabi nafsu, tetapi ia adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya bernikah dengan wanita ini, bernikah dengan wanita ini, kan? Yang akhirnya setiap pernikahan itu mendatangkan banyak manfaat. Bukan sahaja daripada sudut biologis. Nabi SAW yang kita tahu dia itu memiliki kekuatan lebih daripada ramai lelaki itu, tetapi ialah maslahat daripada sudut politiknya, kan, maslahat daripada sudut menjaga hubungan kekeluargaan, itu semua ada. So kalau kita fikir daripada sudut tersebut, insya-Allah lah kita dapat menolak pendapat-pendapat ini. Cuma nak cakap dengan orang yang tak faham bahasa tu susahlah. Betul. Kita kalau nak cakap dengan orang yang tak faham bahasa, kita cakap apa pun tak boleh terima. Yes, dia akan cari, dia akan ulang lagi. Habis yang itu macam mana? Yang ni macam mana? Itu susah. So kita kalau discuss dengan keadaan yang beriman, lebih mudah bagi saya. Beriman dan berlapang dada, itu lebih mudah. Tapi kalau bercakap dalam keadaan yang mencari kesalahan ni, kita cakap apa pun susahlah. Orang tak boleh nak masuk pada akal dia, kan? Sebab tu penting keimanan ketika kita melihat diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, supaya kita tak mudah termakan dengan apa pun yang disebutkan pada diri kita lah. Sebab kadang-kadang masalahnya kita orang Islam ni yang termakan dengan kata-kata, kan, yang tak baik tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat daripada sisi ataupun sudut keimanan, insya-Allah kita akan lebih berlapang dada dan kita akan lebih memahami tentang apa yang cuba ataupun bukan cubalah, apa yang telah berlaku dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Okey, mudah-mudahan ya dapat difahami ya. Okey. Baik, seterusnya judul kita yang berikutnya, bab yang ke-15. Jadi dah selesai ya bincang tentang minyak wangi. Tentang apa tu, bergilir-gilir pun dah selesai. Kita masuk balik pada bab mandi wajib. Baik, bab yang ke-15 di sini, menyela-nyela rambut hingga apabila dirasa sudah membasahi seluruh kulit kepala, maka diguyurlah kepala dengan air. Babu takhlil sya'ari hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu afadha alaihi. Okey, ini step yang keberapa, ingat tak? Ada berapa step mandi? 10. Okey, ini step yang keberapa? 5. 5 dan 6. Okey, 5 dan 6. Baik, kita baca ya hadisnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabati ghasala yadayhi wa tawadda'a wudu'ahu lis-salati thumma ightasala thumma yukhallilu biyadihi sya'arahu hatta idza zanna annahu an qad arwa basharatahu afada alaihi al-ma'a 3 marratin thumma ghasala sa'ira jasadihi. Abdan meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Abdullah mengkabarkan kepada kami, dia berkata. Kejap saya kalau tak tulis nanti dia lupa. Kejap.
Okey. Jadi Aisyah berkata apabila Rasulullah SAW hendak mandi junub, baginda mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Okey, ni step nombor first. Okey. First, step yang first. Ada tak yang lagi satu? Sebelum cuci tangan apa? Niat. Niat dulu Kak Som. Okey, tak, saya nak suruh ingat yang dulu pernah bincang tu kan. Okey, ingat sila siap sedia mental mentally. Ingat balik apa yang dah bincang. Nanti saya tanya banyak benda, nanti je blur. Okey, jadi Nabi cuci tangan terlebih dahulu, kemudian Nabi berwuduk. Sebelum tu ada tak? Sebelum berwuduk ada tak step yang lain? Cuci kemaluan. Itu hadis riwayat siapa? Aku tulis Maimunah. Okey, kau tulis Maimunah kan? Situ. Betul. Hadis riwayat Maimunah. Dalam riwayat Aisyah tak tulis, tak sebut. Okey. Jadi yang cerita tentang cuci kemaluan, ambil air tangan kanan, letak pada tangan kiri, cuci kemaluan, itu hadis riwayat Maimunah. Hadis riwayat Aisyah tak sebut. Okey, sebab tu dia terus pergi kepada wuduk. Sebab apa? Lepas kita basuh kemaluan baru kita berwuduk. Tapi dalam hadis riwayat Aisyah terus dia kata Nabi pun berwuduk seperti wuduk untuk mendirikan solat, dan Nabi pun mula mandi. Kemudian baginda menyela-nyelai rambut dengan tangannya. Masuk step 5 dan 6. Okey, hingga apabila mengira sudah membasahi seluruh kulit kepalanya, baginda menguyur air ke atas kepala sebanyak 3 kali. Kemudian menyiram sisa anggota tubuhnya yang lain. Okey. Jadi maknanya macam mana tu? Tak apa, nanti masuk syarah hadis. Perkataan judul bab. Perkataan babu takhlili sya'ri, bab menyela-nyelai rambut, iaitu ketika mandi junub. Maknanya step ini kalau mandi biasa perlu tak? Mandi biasa, kalau kita mandi biasa, shampoo, setiap hari shampoo kepala. Kalau kita tak basah kepala, boleh juga. Maknanya step ini kalau di luar mandi wajib, maknanya kalau bukan tentang hal mandi wajib, skip pun tak ada masalah. Kan sebab kita tak semestinya basah rambut setiap hari. Okey, saya tak tahulah, kalau orang mungkin dia cuci rambut hari-hari kan. Tapi kita pakai tudung ni nak cuci rambut hari-hari susah sikit. Takut nanti basah kan. Takkan basah-basah nak pergi setungkup gitu. Nanti bau pula daripada shampoo tu, bila dah tu kan dia jadi bau kan, nanti tak sedap. Apa dia? Oh, pakai spray kat rambut tu, nanti wangi. Tak, maksud saya kalau lembab-lembab, basah-basah, dalam keadaan rambut lembab. Oh, no, I mean kalau rambut kita basah, spray nanti wangi. Okey, boleh juga. Cuma yang saya concern ialah kalau lembab-lembab tu terus kita, kalau spray pun lembab, nanti wangilah. Okey, boleh cuba. Special spray for rambut lah. Apa dia? Halalan Thayyiban. Okey. Syifa ke Safi? Ini dah jual barang ya? Saya tanya, kalau kita pakai apa-apa produk mesti halal Tak ada alkohol. Alkohol sikit boleh.
Makan tak boleh, kalau pakai boleh. Jadi isunya mesti cari yang halal ke tak? Shampoo halal, cawan halal, cermin mata halal, pen halal ke tak? Ada logo tak pen ni halal? Mikrofon ni halal ke tak, aku cek. Macam mana? Ni mesti halal. Halalan thayyiban. Barang luaran tak semestinya. Susah kan hidup kalau macam tu? Yelah, yang penting kita tahu, tak ada barang-barang unsur binatang lah pada barang yang kita pakai, shampoo ke apalah. Tapi tak semestinya mesti ada tanda halal saja je saya tanya. Just side track sikit. Sebab kadang-kadang orang dia masalah tau. Semua benda dia nak cari kan yang halal kan. Dek ni. Takkanlah. Sampai makanan kucing pun. Ada kucing solat? Oh ya. Oh dia ikutlah. Okey. Kucing solat Ya Allah ya Tuhan. Kalau kucing kat Madinah tu. Yelah kan dia ikut tuan dia ni. Okey, kita dah masuk balik. Jauh pula pergi. Syarah hadis perkataan Abdullah iaitu di sini ialah Abdullah ibn al-Mubarak. Perkataan iza ghtasala, apabila beliau mandi, itu Nabi mandi, iaitu apabila baginda hendak mandi. Perkataan iza zanna, apabila mengira. Kemungkinan kata zanna mengira tetap pada makna asalnya dan cukup dengan adanya dugaan kuat bahawa air telah merata ke seluruh permukaan kepala. Namun mungkin juga makna zanna di sini adalah alima, mengetahui. Jadi maknanya bila kita menyelai-nyelai rambut tu kan, dan kita rasa macam keseluruhan kulit kepala dah kena air, kemudian barulah kita basahkan kepala. Maknanya di sini kita faham bila Nabi menyelai-nyelai rambut tu bukan sekadar menyelai saja, tetapi ada air yang menyebabkan keseluruhan kepala tu rasa ada terkena dengan dengan apa? Air tadi. Barulah kemudian arwah. Perkataan arwah di sini maksudnya membasahi. Ini merupakan fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan masa lampau dari kata irwa. Apabila seseorang menjadikan sesuatu teraliri, maksudnya tersirami air dengan rata, maka kita katakan arwahu. Ini bukan arwah ni. Bukan arwah orang meninggal. Arwah baik orangnya. Bukan, ni arwah maksudnya ialah air yang rata pada kulit kepala ataupun pada badan. Maksud al-basharah di sini adalah kulit kepala. Maksud hadis, apabila baginda telah menyirami kepalanya hingga rata ke kulit kepala. Perkataan afadha alaihi, mengguyurkan, iaitu siram, iaitu mengguyurkan air ke atas rambut baginda. Perkataan thumma ghasala sa'ira jasadihi, kemudian menyiram sisa anggota tubuhnya yang lain. Makna lafaz sa'ira jasadihi adalah baqiyata jasadihi, anggota tubuh baginda yang selebihnya, yang belum kena air tadi. Itu maksudnya. Dalam riwayat Malik dari Hisham, pada awal kitab mandi disebutkan dengan lafaz ala jildihi kullihi, ke seluruh kulit baginda. Kemudian kemungkinan juga makna kata sa'ir di sini adalah jami', iaitu seluruh tubuh. Ini supaya makna dua riwayat tersebut dapat dikompromikan. Pembahasan selengkapnya tentang hadis ini sudah disebutkan di sana.
Okey, seterusnya kita ada hadis nombor 273 di sini. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah wa qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin naghrifu minhu jami'an. Dan Aisyah berkata, aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu bejana, kami bersama-sama mencedok air darinya. Kenapa dia masukkan hadis ni kat sini? Macam tak kena Okey, tak apalah, tak payah habiskan baca sebab dah pernah bincang hadis ni. Bincang di bab yang mana? Bab 2 sok cedok kan, dah pernah bincang dekat situ. Mungkin nak kata pernah mandi sama dengan Nabi, tapi dah pernah bincang lah pernah mandi sama dengan Nabi dalam satu bejana, kemudian sama-sama mencedok air darinya. Kita ada masalah lah dekat situ, tak ada apa, saya tinggalkan saja. Okey, ada apa soalan tentang hadis ni? Ya, straightforward hadisnya. Yang penting ialah nak dia kata di sini, hadis ni nak menyatakan bila kita menyelai-nyelai rambut tu kan, dia setelah kita yakin dah rasa seluruh kepala tu basah, barulah kita ambil air yang kita basahkan kepala ni sebanyak berapa kali tadi? 3 kali. Itu sebenarnya dalam intipati hadis inilah yang nak sebutkan untuk kita tentang dah yakin kepala tu, kulit kepala basah, barulah kita siram dengan air. Okay, itu sahaja perbincangan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman, kelapangan masa untuk terus-terusan mempelajari ilmu agama, walaupun agak complicated jugalah kitab ni. InsyaAllah minggu depan kita kuliah terakhir ya. Jadi jangan tak datanglah. Nak buat pulut kuning ke apa, buatlah. Tak adalah, gurau aja. Saya gurau aja. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.